Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sujimi ingin pertama sekali Sujimi ingin panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita semua dapat berkumpul hari ini. Kita dapat ramai-ramai dapat memanfaatkan ceramah makanan sebagai ubat ini di masjid yang penuh barakah ini. Dan Sujimi juga teruja kerana dapat bertemu dengan tokoh-tokoh dan penceramah yang latar belakang mereka cukup orang Singapura cakap cukup impresif. Dan tapi sebelum saya meneruskan acara hari ini, Sujimi ingin terlebih dahulu merakamkan setinggi-tinggi penghargaan Sujimi kepada pengarah urusan Organic Health Encik Osman Ali kerana selaku penceramah dan juga tuan rumah yang telah mengundang saya sekaligus memberi tanggungjawab untuk mengacarakan acara ini. InsyaAllah Sujimi akan cuba kendalikannya dengan baik insyaAllah. Dan Sujimi juga ingin mengucapkan selamat datang kepada dua tetamu kita, dua tokoh, iaitu Dr. Muhammad Salihin. Beri tepukan sikit dan juga Dr. Azmi Khan. Dan mereka adalah tokoh-tokoh perubatan dan kesihatan dari Malaysia, dan Sujimi akan kenalkan mereka dengan lebih dekat lagi. Okey, Sujimi tidak mahu buang masa hari ini kerana apa? Mereka yang penceramah hari ini ada banyak informasi yang ingin mereka sampaikan. Dan sebenarnya hari ini kita ingin mendekati makanan hasil bumi, iaitu yang cukup menarik, yang kita panggil almana dan taibat. Dan makanan ini penuh manfaat yang Sujimi sangat kagum. Makanan ini sudah tersedia sebenarnya. Sudah ada. Makanan kurniaan Allah ini sudah ada dan sudah boleh dilanggani. Okey. Dan sebelum kita mengenali keajaiban almana dan taibat, Sujimi ingin kenalkan dahulu. Apa kata kita kenali dahulu ciri-ciri dan konsep makanan yang boleh menjadi obat untuk diri kita. Dan untuk itu Sujimi ingin mengenalkan penceramah yang pertama. Beliau adalah lulusan Universiti Nasional Singapura dengan ijazah sarjana muda dalam biologi sel molekular. Dan setelah beliau menghabiskan pengajian tinggi beliau di NUS, beliau berkecimpung pula dalam industri farmaceutical selama sedekad sebelum beliau membuka perniagaannya iaitu Organic Health pada tahun 2005. Dan sebenarnya saya kenal beliau dah lama. Beliau adalah rakan saya dari universiti, dan saya tahu hati dia memang impikan dia nak jadi pemangkin bagi masyarakat Melayu di Singapura, dan beliau ingin sangat untuk bawakan produk dan makanan yang sihat. Bukan saja sihat tapi halal. Bukan saja halal tapi makanan halal yang bermutu. Banyak makanan halal tapi yang bermutu. Baik, dengan itu saya suka sangat menjemput penceramah yang pertama, Encik Osman Ali, untuk naik ke pentas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Sujimi. Kawan baik saya lama. Pertama kali dengar di belakang? Tak dengar? Pakai mic juga Okay. Pertama sekali saya ingin syukur kepada Allah kerana telah mengizinkan kita semua berjumpa di sini di pagi Ahad ini untuk sama-sama berkongsi ilmu dan bertukar pendapat dalam ihwal kesihatan, insya-Allah. Seminar hari ini merupakan satu khidmat untuk daripada Organic Health
khidmat masyarakat lah kepada masyarakat Melayu khususnya. Ya. Dengar? Okey. Kau kena dekat lagi. Okey. Ini merupakan khidmat Organic Health untuk masyarakat Melayu di Singapura, untuk sama-sama kita mendapat manfaat supaya dapat meningkatkan tahap kesihatan, ilmu kita dan keseluruhannya kesejahteraan untuk semua masyarakat Melayu Islam di Singapura, insya-Allah. Ya. Sebenarnya saya patut memberi ceramah pendek tentang ciri-ciri makanan yang boleh mengubat. Tapi oleh kerana penceramah kita Dr. Salihin ada lebih banyak informasi yang ilmu yang harus kita ketengahkan hari ini, jadi saya pendekkan. Jadi sesi saya ni adalah cuma nak mengenalkan Organic Health kepada tuan-tuan dan puan-puan semua ni, jadi kita dapat saling kenal mengenali lah, ya. Jadi seperti Cik Sujimi katakan tadi, khusus untuk ceramah hari ini kami telah mengundang dua tokoh kesihatan daripada Malaysia, Dr. Salihin dan Dr. Azmi, dan saya sangat berbesar hati mereka dapat bersama-sama kita hari ini sebab insya-Allah nanti mereka akan kongsikan ilmu yang mereka ada dan juga pengalaman-pengalaman mereka tentang bagaimana mereka mengawal ataupun menjaga pesakit-pesakit dari segi konvensional ataupun medical western style dengan apabila menggunakan makanan semula jadi hasil bumi yang asli. Amat menakjubkan, ya. So dengan itu kami berharaplah insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat sebanyak-banyaknya selepas ceramah hari ini, ya. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengenalkan Organic Health. Kenapa kami tubuhkan Organic Health? Okay? Organic Health itu ditubuhkan pada April 2005 sebagai sebuah perniagaan yang membekalkan makanan kesihatan semula jadi, mesti semula jadi hasil bumi, ya, untuk orang ramai. Jadi pembentukan perniagaan ini sebenarnya selari dengan percayaan kami, ya. Kepercayaan di mana kita percaya badan manusia ni lengkap. Allah SWT telah menjadikan kita ni komplit. Tak ada apa yang boleh mengganti ciptaan Allah yang menakjubkan ni, lebih daripada menakjubkan. Komplit. Okey. Sebab sistem imun, badan manusia kita mempunyai sistem pembetulan dan perbaikan seperti sistem imun. Bukan sistem imun saja, biochemical system lagi yang macam-macam yang amat kompleks yang bekerja sama untuk membaikkan keadaan dia sendiri bila-bila masa saja. Yang ini adalah fakta. Memang badan kita boleh memperbaiki diri sendiri jika kita memberikannya khasiat-khasiat yang baik. Lagi satu, hasil bumi. Hasil bumi semula jadi, kita percaya banyak yang boleh dijadikan ubat dan sebagai pendukung kesihatan manusia. Okay. Seperti, mungkin kita belum kenal apakah mana taiban ni, tapi saya kasih satu contoh. Kunyit yang kita makan hampir setiap hari, hasil bumi, mempunyai ciri-ciri yang baik sekali dari segi mengawal kerosakan sel, mengawal keradangan, inflammation. Tahukah anda kalau kita makan kunyit dengan kuantiti yang mencukupi, walaupun kita demam, dia dapat membantu mengurangkan demam kita itu. Inilah satu-satunya salah satu contoh di mana hasil bumi semula jadi menyokong kesihatan manusia, ya. Dan lagi satu, kita haruslah mengadakan persimbangan. Bila kita tahu badan kita penat, kita mesti rehat. Kita tak boleh terus buat kerja, tak nak dengar dengan apa badan kita bagi tahu kita sendiri tau. Badan cakap aku ni penat, rehat. Pasal aku nak repair, aku nak baikkan sendiri
So kita mesti rehat, kita mesti seimbang. Sama juga dengan makan, kita mesti ada perseimbangan makan. Kita tahu kalau kita makan coklat tu memang sedap, tak salah makan coklat. Sebenarnya coklat kalau tanpa gula, khasiat dia banyak, antioksidan dia tinggi. Tapi oleh kerana gula manis sedap, kita harus imbangkan. Kita tak boleh makan banyak sangat. Okay? So perseimbangan tu mesti ada. Jadi atas kepercayaan kita semua ni, menjadi matlamat kami sebagai perniagaan, kita haruslah ada tanggungjawab sendiri. Jadi matlamat kami adalah untuk mencari, mengkaji dan membekal makanan hasil bumi semula jadi yang memanfaatkan, mesti memanfaatkan kesihatan manusia dalam bentuk yang mudah, yang semudah mana yang kita dapat siapkan. Ya, mungkin sebagai contoh, kalau dulu kita biasa dengar, mungkin mak bapak kita buat kunyit, ya, kunyit campur madu campur telur, ya, itu semua makanan hasil bumi yang berkhasiat. Siapa yang masih mengamalkan pemanggilan itu, teruskan, baik sangat tu, ya. Jadi itu dah mungkin bentuk tu leceh sikit lah. Jadi mungkin kita akan tengok, kalau kita dapat kunyit serbuk yang boleh dihasilkan dalam kapsul, lagi mudah dimakan. Itulah maksudnya kita akan mengadakan dalam bentuk yang mudah, seberapa mudah yang boleh diadakan. Ya? Itu antara matlamat kami. Yang kedua, untuk menjaga mutu dan keaslian produk, mesti asli. Dan produk itu tidaklah harus dicampur adukkan dengan unsur-unsur kimia yang boleh merosakkan. Seperti yang kita selalu baca di surat khabar, ada produk-produk yang telah ditambahkan dengan steroid untuk menaikkan lagi keberkesanan dia. Tapi itu salah sekali. Itu dah dicampurkan dengan racun. Racun bermaksud control drug. Jadi matlamat kami supaya produk-produk tidak mengandungi benda-benda yang boleh merosakkan. Yang lagi satu, kami juga ingin berkongsi ilmu seperti seminar hari ini. Seberapa banyak ilmu yang ada, insya-Allah kami ingin berkongsi. Mungkin dari segi ceramah seperti begini, ataupun melalui laman kami atau laman Facebook kami akan muat naikkan informasi-informasi yang mungkin mudah untuk difahami oleh pembaca-pembaca umum lah, ya. So berkongsi ilmu untuk kebaikan masyarakat bersama. Dan yang akhir dan yang penting sekali, seperti saudara Sujimi kita cakap tadi, bukan hanya halal, tapi kita mesti pastikan halalan dan toiban. Toib ni adalah satu konsep di mana makanan mestilah halal. Nombor satu, kita mesti makan makanan halal, kan? Tapi kita mesti juga pilih makanan yang toib, makanan yang mendatangkan kebaikan, manfaat untuk kesihatan kita. Ya? Jadi bila kita cakap perseimbangan tu tadi, kita mesti imbangkanlah. Sama ada kita ni makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Ada perbezaan yang besar sekali, ya. Jadi dengan itu saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat mengenali lagi siapakah Organic Health, apakah matlamat kami dan visi kami untuk masyarakat keseluruhannya. Baik, tanpa berlengah lagi, saya ingin beri laluan kepada ceramah nombor 2, di mana beliau lagi arif tentang informasi-informasi dan ilmu-ilmu kesihatan. Dan saya harap kita sama-sama dapat manfaat lagi kandungan ceramah yang akan diberikan, insya-Allah. Terima kasih.